قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب الود يتوارث. Bab pada menyatakan kecintaan itu adalah perkara yang diwariskan. Hadis marfu' haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Muhammad ibn Abdir Rahman an Muhammad ibn Fulan ibn Talhah an Abi Bakr ibn Hazm an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal wudda yutawarathu. Daripada Abu Bakar ibn Hazm, daripada seorang lelaki daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah berkata, aku cukupkan engkau bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya kecintaan itu diwariskan. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala. Jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad karangan Amirul Mu'minin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita dah berada pada bab yang ke-22, masih dalam persoalan yang berkaitan dengan berbuat baik kepada ibu ayah, buat baik kepada kedua orang tua. Jadi bab yang kedua ini termasuk juga di dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Diselitkan di sini supaya kita semua berusaha untuk memastikan kecintaan dan kebaikan kepada kedua orang tua ini dilakukan secara berterus-terusan. Maknanya jangan sampai dia terhenti, tidak ada contoh. Sebab tu dimasukkan babul wuddi yutawarathu. Kecintaan itu adalah perkara yang diwariskan. Yutawarath ini minal ab ilal abna. Diwarisi itu daripada seorang ayah ilal abna, kepada anak-anak. Itu maksud yutawarath. Jadi satu hadis saja dalam bab ini daripada Abu Bakar bin Hazm, daripada seorang lelaki, an rajulin. Kat sini dia tak sebut siapakah lelaki itu. Cuma ada hadis daripada Al-Hakim yang disimpan oleh Imam Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi dan lain-lain lagi mengatakan rajulun di sini adalah Ufail. Ada nama, cuma dalam riwayat yang disimpan oleh Imam Al-Bukhari tak disebutkan nama, hanya disebutkan rajulin min ashabin Nabi. Walau macam mana pun, walau tak disebut nama sahabat pun tak ada masalah, ulama kata. Sebab semua sahabat adalah udul. Pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila sebut saja dia adalah sahabat, maka dia adalah adil. Jadi walaupun kita tak maklum nama dia, cuma riwayat yang lain saya sebutkan tadi adalah yang menamakan. Cuma dalam riwayat ini dikata daripada seorang lelaki, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata cukuplah bagi kamu
apa yang Nabi sabdakan ini. Apa yang Nabi sebut? Nabi kata innal wudda yutawarathu. Sesungguhnya kecintaan itu diwariskan. Perasaan cinta dan kasih sayang ini diwarisi daripada seorang ayah kepada seorang anak. Sebab tu ada ulama mengatakan al-ibnu sirru abihi. Anak ni adalah rahsia ayahnya. Maknanya kalau kita nak lihat tingkah laku ayah, boleh kita lihat pada anak. Perangai anak dia tak akan lari jauh daripada perangai ayah dia ataupun perangai orang tua dia. Sebab dia datang daripada didikan. Ada ulama mengatakan yansha'un nashi', seorang anak-anak kecil yang sedang membesar. Nashi' maknanya dia sedang meningkat usia, membesar. Dia akan menerima didikan daripada ayah dia. Maka na'awwadahu abuh. Apa yang ayah dia biasakan pada dia. Kalau ayah dia biasakan pada dia cakap lemah lembutlah dia bercakap. Tapi kalau ayah dia biasa bercakap kasar, kasarlah anak tu. Babaknya dia pernah sebut satu contoh. Saya pernah sebut contoh ni. Dia kata kita kadang-kadang beli satu benda pada anak kita. Contoh apa? Aiskrim lah katakan. Datang orang jual aiskrim dengan motor. Kan kita pun tahan. Anak kita nak, kita tahan lah. Kita pun beli aiskrim. Aiskrim apa tuan-tuan? Cornetto apa? Tuan-tuan tak makan aiskrim? Aiskrim Malaysia ya. Contohlah, belilah aiskrim Cornetto. Ataupun yang mahal lagi Magnum. Yang kayu dia pun cantik kan. Belilah kita Magnum. Bila kita dah beli dah untuk anak kita Magnum, anak kita buka nak makan, tiba-tiba datang kawan-kawan anak kita. Tengok daripada jauh nampak member-member dia datang dah, 4-5 orang datang. Panggil nama anak kita. Ada sebahagian mak ayah kata pada anak dia, makan cepat-cepat. Nanti member tengok, member nak juga. Kadang-kadang kita tak perasan perbuatan kita tu kita mewariskan apa pada anak. Kita tak sedar tu, spontan je dia keluar di mulut kita. Makan cepat-cepat, member datang tu nanti dia minta dia nak juga. Benda tak banyak, ada satu. Oh salahnya tuan-tuan kita keluarkan duit, tengok ada 4 orang lagi ambil RM20, beli lagi 4 batang. Beli lagi 5, bagi kat member-member. Beza tak situasi tu tuan-tuan? Beza. Yang tadi tuan-tuan ajar apa pada anak? Makanan jangan kongsi dengan orang. Tuan-tuan, tarbiyah Nabi pada para sahabat itu tuan-tuan. Kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri kan cerita. Saat aku berada dalam keadaan terlalu lapar. Tuan-tuan boleh lihat kisah ni dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabah. Kata Abu Hurairah, saat aku pada masa tu terlalu lapar. Abu Hurairah ni kan diwakafkan diri dia untuk ilmu. Mana untuk meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi. So kerja dia mengaji. Di mana ada Nabi, di situlah ada dia. Sebab dia nak menghimpunkan hadis-hadis Nabi itu, dia tak menyebutkan diri dia dengan kerja. Ada orang bagi boleh makan, ada orang bagi boleh makan. Tak ada orang bagi, ibarat macam berpuasa. Satu hari dia kata, aku terlalu lapar sangat dah. Maka aku terfikir macam mana aku nak dapatkan sedikit makanan. Dia ambil jalan, dia pergi
buat-buat nak tanya masalah, nak tanya soalan kepada sahabat-sahabat. Antara yang dia pergi ialah Abu Bakar As-Siddiq, dengan harapan bila Abu Bakar tengok keadaan dia, Abu Bakar tahu yang dia ni dalam keadaan lapar. Tapi rupanya Abu Bakar ni Allah Ta'ala tak jadikan pada hari itu dia faham apa yang dikehendaki oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila ditanya, dijawab je. Maka aku berpindah pergi kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pun begitu juga, Allah Ta'ala tak berikan kefahaman kepada Umar bin Al-Khattab pada masa itu untuk memahami keadaan Abu Hurairah yang lapar. Kemudian akhirnya dia kata, aku bertemu dengan baginda Nabi. Dan Alhamdulillah, maknanya Nabi orang yang Allah Ta'ala beri faham. Aku tahu engkau sebenarnya bukan nak bertanya, tapi aku tahu sebenarnya engkau berada dalam keadaan lapar. Jadi Nabi ajak pergi rumah dia. Di rumah Nabi kebetulan pada masa itu ada secangkir susu yang dihadiahkan oleh sahabat juga. So Abu Hurairah gembiralah hati dia sebab tengok ada susu kan untuk diminum. So dapatlah hari ni aku kenyang boleh minum susu dengan Rasulullah je. Rupa-rupanya Rasulullah tak suruh dia minum berdua dengan baginda Nabi. Nabi suruh Abu Hurairah pergi jemput Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni maknanya golongan du'afa yang berada di anjung Masjid Nabawi pada masa itu. Ramai puluhan juga. Ahlus Suffah ni dijemputlah oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang. Sebab apa? Nabi nak jamu dengan air susu yang dihadiahkan oleh sahabat. Bila dah jemput Ahlus Suffah duduk nak minum susu, Abu Hurairah diberi susu tersebut, Nabi tak suruh Abu Hurairah minum dulu. Nabi suruh bagi orang lain minum dulu. Ni dalam keadaan Abu Hurairah lapar ni, Nabi ajar, Nabi didik. Engkau lapar, tapi engkau boleh bangun berdiri lagi. Kau tak mati lagi pun. Padahal Abu Hurairah ni kadang-kadang sampai tahap mengerang sakit kerana lapar. Kita kerana kenyang, mengerang sakit perut, lari masuk tandas. Sebab apa? Roti canai 3 biji, nasi lemak 3 bungkus. Tak jeling dah orang sebelah. Duk mengadap nasi lemak tu, tunduk suap itu. Orang sebelah tak sedar dah. Yang sebelah tu boleh jadi susah ke apa ke tak sedar dah, kita duk suap roti canai itu. Aku suapkan apa, kalau aku jelingkan nanti kena bagi kat dia satu. Tu kita perangai. Macam kita, jamuan di masjid, tak pandang dah orang lain. Beratur kita, dapat kita tak tanya dah orang lain. Cukup, tak kira dah. Tengok tambah-tambah buffet pula kan, gitu. Bubuh dalam pinggan kita. Tak tengok dah orang belakang. Perangai itu. Padahal yang kita bubuh tu tak habis-habis pun. Nasi bubuh tak habis, lauk ambil tak habis. Buang dalam tong sampah. Sebab apa? Tamak. Nak kepada banyak makanan, tapi makan bukan habis pun. Itu perangai itu. Abu Hurairah, Nabi suruh bagi pada orang lain dulu. Last sekali habis, orang lain minum, kenyang dah. Barulah Abu Hurairah bawa kepada Rasulullah, bagi untuk Nabi minum. Nabi kata, ishrab. Nabi suruh apa? Abu Hurairah minum dulu. Abu Hurairah minum, dia kata aku minum. Kemudian aku berhenti, aku bagi pada Nabi. Nabi suruh aku minum lagi. Lalu aku minum lagi. Kemudian aku bagi pada Nabi. Nabi suruh aku minum. Sehinggalah aku kata, ya Rasulullah, aku dah kenyang dah. Tak boleh dah nak minum. Maknanya perut aku dah penuh dengan susu lah. Barulah Nabi ambil minum. Itu Nabi ajar apa tuan-tuan? Nabi ajar sifat pemurah. Nabi didik para sahabat. Tuan-tuan baca dalam Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Tu Nabi didik sahabat-sahabat melebihkan orang lain walau dalam saat kita pun perlu. Walau dalam saat kita perlu. Dia tak pelik orang yang ada lebih dia bagi. Itu tak pelik, itu biasa je. Normal, orang yang ada duit lebih dia menderma, dia memberi. Yang peliknya dia pun perlu tapi didahulukan orang lain. Yang tu luar biasa. Ghalibnya susah nak cari orang macam tu. Dia perlu, saat dia perlu, dia tengok ada sahabat dia yang lebih perlu. Kau ambil, kau guna dulu. Aku ada RM10 je sekarang ni. Tapi aku tengok kau lebih perlu. Kau ambil.
Aku tak apa, kau jangan risau. Susah nak cari. Balik pada contoh tadi gitu. Kalau kita ni orang yang sedar perbuatan kita itu menyebabkan anak kita faham makanan jangan share, maka sepatutnya kita bagi tahu pada anak kita, ambil duit ni RM20, pergi beli, bagi kat member-member. Anak kita makan apa? Makan cepat-cepat tu, member datang. Nanti dia orang datang ambil sikit-sikit, engkau tak ada bahagian. Tu pandai kita bagi. Sikit cara sikit lah, banyak cara banyak. Sepatutnya kita ajar itu. Anak kita membesar dalam didikan macam tu. So macam mana seorang anak nak mewarisi sifat pemurah kalau ayahnya seorang bakhil? Dia nak ambil daripada siapa? Sifat ni dipindah daripada rohani ke rohani, daripada dalam ke dalam. Itu sifat. Bukan dengan kata-kata. Sabarlah, kita nak sebut sabar. Dalam keadaan kita pun tengking dia. Sabarlah. Dia nak belajar sabar macam mana? Kita pun dah tengking dia dah. Bukan begitu cara ajar sabar. Kita nak suruh dia sabar, tapi kita pun nampak tak sabar. Macam mana kalau dia beranilah pada masa tu menjawab, lama dia jawab, ayah pun tak sabar. Tapi cuba kalau dia jawab gitu, kena lempang lah. Dia tahu dah kalau dia jawab macam tu sah, aku kena lempang. Baik aku tak kata apa. Ayah pun tak boleh sabar. Bukan benda besar pun, benda kecil je kadang-kadang. Benda remeh-temeh je dalam rumah tangga kadang-kadang. Ayah pun dia kata tak boleh sabar. Kalau dia berani jawab lah. Tapi nak suruh anak jadi seorang yang sabar. Nak suruh anak jadi seorang yang lemah lembut. Nak suruh anak jadi seorang yang bercakap dengan sopan santun. Kita duk tunjuk perangai yang tak elok pada anak. Ini dia kata al-wuddu yutawarah. Perasaan kasih, sifat kasih ni, sifat cinta ni kita wariskan. Macam mana kita tunjuk kita cinta kepada mak ayah? Begitulah anak sedang belajar. Macam mana kita tunjuk betapa kita ambil berat kepada mak ayah? Di situlah anak-anak kita belajar. Kalau kita sebulan sekali pun tak pergi ziarah mak ayah, dah lah sebulan sekali tak pergi ziarah, telefon pun tidak, jawab dia, anak duk tengok itu, tak kata. Tapi yutawarah, dia ambil daripada kita tu. Tapi kalau dia tengok seminggu sekali, mesti ayah call. Bila ayah call, ayah tanya begitu, begini, mak. Lepas tu, tanya tentang kebajikan, tanya bak duit, ada ke tidak, makan ada ke tidak. Sekarang ni lagi lah, senang. Sekarang ni, kita buka Grab kat sini, hantar ke sana boleh. Pakai alamat mak itu. Kita bayar di sini, Grab sana pergi hantar ke rumah mak kita. Mak tak payahlah, susah payah keluar daripada rumah. Mak uzur dah. Beras nak angkat 5 kilo pun tak larat dah. Tak apa, orang tak depan tangga. Kita urus di sini. Tak nak dia tengok. Kita je makan kadang-kadang beras. Mak pun tak cukup beras. Contoh. Tu anak berhati macam mana seorang ayah, seorang ibu kasih pada mak dia, begitulah dia akan wariskan sifat kasih dan sayang tu pada kita. Itu Nabi sebut innal wudda yutawarah. Sebab tu ulama mengatakan hadis ini ulama mengatakan dia adalah salah satu daripada taujih Nabi. Panduan yang Nabi berikan kepada seorang Muslim supaya apa? Supaya dia cari apa benda kebaikan yang boleh dia wariskan kepada anak dia. Apa kebaikan yang kita nak tinggalkan kepada anak kita supaya dia warisi. Akhlak apa? Ataupun kalau bukan akhlak dari sudut ibadat apa? Baca Quran. Dia kata ayah aku tak pernah baca Quran. Quran tak pernah tengok. Dia tengok telefon. Yang dia buka Facebook. Yang ayah duk tunjuk ke dia. Tengok jap. Apa? Facebook. Facebook jom. Pakat-pakat tonton. Dengan anak apa? Dengan anak. Tonton Facebook. Pas Facebook. TikTok. Instagram. Tak pernah tunjuk ke anak. Mai baca Quran jap. Ada sahabat-sahabat yang didik anak. Ramadan itu saya tengok lah. Sahabat-sahabat lah. Bawa anak iktikaf 10 terakhir masjid wilayah. Berapa umur tuan-tuan? Sekolah rendah. Sekolah rendah ni, sebahagian daripada mak ayah, kalau anak kecil itu dia datang rasa kesiannya lah, menyusah dengan budak-budak.
Kan? Budak-budak ni kalau tidur malam kak, memang apa? Memang leno sungguh lah. Tidur pukul 11, pukul 10, nak bangun pula sahur, pukul apa? Pukul 4.30, pukul 5. Budak tu penat balik sekolah petang, leno tidur, leno sungguh-sungguh. Nak kejut kesiannya. Ada orang dia didik anak dia 10 akhir Ramadan, dia boleh tukar-tukar masjid dengan anak-anak dia sekali dia bawa. Bini duduk rumah, dia bawa anak dia yang lelaki. Iktikaf, dia kata ini tempat yang dibenarkan oleh masjid wilayah untuk orang yang nak beriktikaf tidur di luar masjid. Luar daripada ruang solat tu. Dewan utama solat tu. Di luar tu lah. Tidur kat situ, hampa tutup tidur. Pukul 3.30 dah kena bangun sebab apa? Qiyam. Sebelum 3.30, pukul 3 dah bangun dah, bersiap dah. Dengan yang kecil-kecil yang sekolah rendah tu, siap dah. Apa yang dia nak wariskan pada anak dia? Ibadah. Dia nak wariskan apa pada anak dia? Duduk beriktikaf di masjid, daripada lepas tarawih duduk baca Quran. Khatam Quran sama-sama dengan ayah. Tak banyak boleh khatam pun, kalau sekali ataupun tak khatam pun tak apa, asal duduk iktikaf baca Quran, menghidupkan 10 malam terakhir. Dia nak wariskan apa tuan-tuan? Cintakan ibadah. Itu orang buat, kita tak tahulah buat ke tidak. Tuan-tuan boleh jadi buat lebih dahsyat pada tu. Cuma nak sebutnya al-wud yutawarath. Bukan setakat itulah, ulama mengatakan ini di antara panduan yang Nabi tunjuk, yang Nabi ajar, yang Nabi bagi tahu, bahawa seorang Muslim itu mestilah dia cari apakah yang dia nak wariskan kepada anak dia. Baik, itu tuan-tuan tengok apa? Viral lah itu, perempuan Terengganu tu, nama apa? Kak Long ke apa? Orang pakat duk kutuk. Tuan-tuan tengok anak dia kan? Anak dia dengan mak dia. Yutawaras. Tapi mudah-mudahan dengan berkat doa tuan-tuan yang soleh ni dah berubah lah. Dulu viral, sekarang tak viral dah. Cuma saya nak sebut contoh. Macam mana anak ni boleh bercakap macam tu? Yutawaras. Dia mewarisi. So kalau kita nak, anak kita tak naklah bercakap macam tu, anak-anak kita, maknanya kita kena ajar diri kita bercakap sopan. Kalau kita naik kereta dengan anak pun duk jerit, orang depan lambat sikit je, traffic light hijau, orang depan lambat sikit, kita jerit dah dalam kereta je, berani jerit pun. Kalau orang depan dengar dia keluar datang kat kereta kita, dah kecut perut lah. Berani jerit dalam kereta, tapi jerit tu menunjukkan satu benda yang kita sedang ajar anak itu. Ni buat macam ni. Walaupun kita tak kata, buat macam ni. Macam ayah buat ni. Kalau orang tu tak sedar, buat macam ni. Walaupun kita tak sebut perkataan tu, anak kita sedang belajar. Sebab kita orang yang paling dekat dengan dia. Kemudian barulah dia datang orang yang sekeliling lebih luar daripada kita. Iaitu sahabat-sahabat dan sebagainya lah. Baik. Jadi Nabi kata, innal wudda yutawarathu. Jadi wariskanlah kepada anak-anak ni al-hub, cinta, kasih. Wariskan kepada anak-anak ni rahmah, kasih, sayang, rahmat kepada semua orang. Tengok orang tak pakai tudung kan tepi jalan. Anak kita belajar kat sekolah. Ini tak tutup aurat ni. Ajarlah kat dia. Dek, doa lah dek. Supaya apa? Supaya nanti Tuhan bagi hidayah kat dia. Dia belajar kat sekolah, ni tak tutup aurat, ni tak boleh, ni berdosa, ni haram ni. Kita pi kutuk pula. Kita pi tambah yang tak elok, pi kutuk. Dia belajar daripada kita kutuk. Cuba kalau kita ajar dia, doa dek. Doa adik mesti Tuhan kabul. Sebab apa? Adik tak ada dosa lagi. Adik baru berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Belum berdosa lagi. Dek, doa pada Tuhan. Supaya dia diberi hidayah. Boleh jadi dia dengan sebutan dia, dengan doa dia, boleh jadi Allah Ta'ala kabul. Apa yang kita nak ajar? Kebaikan. Rahmat. Kesian. Tengok orang macam ni, kesian. Kita tengok orang macam ni, benci. Tengok orang tak tutup aurat lagi, kita benci. Tengok orang tak tutup aurat, simpatilah. Simpati, kesian. Ajak dia. Kalau boleh ajak. Tak boleh ajak, paling tidak doa. Ya Allah, berilah taufik hidayah engkau pada dia.
Kan tuan-tuan rasa tuan-tuan kita kan rasa kita soleh. Kenapa soleh kita kutuk orang? Soleh, cara soleh lah. Walau cara soleh, ajak orang kepada kebaikan, doa kepada kebaikan, paling-paling tidak, paling-paling kurang berdoa kebaikan untuk orang lain. Itu baru lambang kesolehan. Ni soleh apa kalau duk kutuk orang? Itu masalah jiwa-jiwa kita. Jadi wariskan kepada orang yang ada di sekeliling kita ni al-hubb wal wudd war rahmah. Kasih sayang. Ajar kasih sayang kepada orang yang ada di sekeliling kita. Baik. Satu. Bab yang ke-23. Babu la yusammi ar-rajulu abahu wa la yajlisu qablahu wa la yamshi amamah. Ni dia nak habiskan dalam ni bab yang second last berkenaan dengan berbuat baik kepada mak ayah, kepada orang tua. Last kali berkenaan dengan mak ayah ni babu hal yukanni abahu. Lepas tu dia masuk bab silaturrahmi. Silaturrahmi ni lebih luas lagi lah daripada mak ayah. Maknanya mana-mana yang ada hubungan rahim dengan kita. Okey. Yang second last ni ulama kata ini antara daqaiqu hulwah fil bir. Ni dia panggil kehalusan adab. Setelah hadis-hadis sebelum ni, tajuk-tajuk sebelum ni menceritakan tentang berbuat baik kepada mak ayah. Maknanya makin kita faham kedudukan mak dan ayah kita ataupun orang tua kita, maka makin haluslah adab yang terhasil antara hubungan kita dengan dia. Makin cantik, makin indah, makin halus dia punya adab. Makin kecil dia punya adab tu. Hatta pada perkara-perkara kecil pun. Ni, tuan-tuan lihat adab yang seterusnya yang disebutkan dalam bab ni. Babu la yusammi ar-rajulu abahu wa la yajlisu qablahu wa la yamshi amamah. Bab apa ni? Bab pada menyatakan jangan seseorang memanggil atau menyebut ayahnya dengan namanya. Jangan duduk sebelumnya dan jangan berjalan di hadapannya. Ni lagi halus lah. Kalau dulu umum je buat baik kepada mak ayah awal-awal dulu. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ni semakin apa? Semakin halus adab dan akhlak terhadap kedua orang tua. حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك فقال أبي فقال لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat dua orang lelaki. Lalu dia berkata kepada salah seorang daripada keduanya, "Apa hubungan dia denganmu?" Maka lelaki itu menjawab, "Dia ayahku." Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Jangan engkau panggil dia dengan namanya, jangan engkau berjalan di hadapannya, dan jangan engkau duduk sebelumnya." Itu di antara pesanan yang disebut oleh Abu Hurairah. Walaupun disebut oleh Abu Hurairah, para sahabat ni saya sebut dah, dia tak akan sebut sesuatu yang tidak difahami daripada baginda Nabi. Maknanya para sahabat ni apa yang disebut, kalau tak disandar, tak diangkat pada Nabi sekalipun, dia tetap datangnya daripada Rasulullah. Para sahabat ni faham daripada apa yang diajar, apa yang ditunjukkan oleh Nabi. So itu yang diberitahu oleh Abu Hurairah kepada lelaki ni yang berjalan dengan seorang lelaki tua. Maka dia tanya, "Ma hadza mink?" Ma hadza mink tu maksudnya ma qarabatuhu lak. Apa hubungan kerabat kamu dengan dia? Maka jawab lelaki tu, "Abi," ni ayahku.
Maka pesan Abu Hurairah, la tusammihi bismih. Kata Abu Hurairah, jangan kamu memanggilnya dengan namanya. Kalau ayah kita nama Abdullah, jangan panggil Abdullah lah. Ayah nama Abdullah, panggil hey Abdullah. Jangan. Panggil dengan apa? Dengan gelaran yang elok lah. Gelaran dalam masyarakat Melayu kita ni apa? Ayah. Apa lagi? Papa ke apa? Kalau yang canggih sikit, daddy. Klinik daddy. Ada kan tahu Melati? Daddy, apa lagi? Abah, apa lagi? Apa? Abi, abati, boleh. Kalau Quran ya abati. Walid ya, walid dan sebagainya. Itu menunjukkan kesopanan bahasa. Bahasa kita guna untuk memanggil orang yang mulia. Jangan menggunakan nama ayah. Nama dia Abdullah, kita panggil Abdullah. Nama dia Ibrahim, kita panggil Ibrahim. Ibrahim, tu dia. Anak ni memang penyangak sungguh. Kalau panggil ayah dia dengan nama. Ada ulama sebut. Empat perkara. Empat golongan yang mesti dimuliakan. Empat golongan manusia yang mesti dimuliakan. Salah satu daripadanya ialah ayah. Orang yang mesti kita muliakan. Yang lain lagi ialah al-alim. Orang alim. Kadang-kadang orang alim kita dah muliakan dah orang alim. Tengok tu guru datang, kat luar dah mula beratur nak sambut dah. Tapi time ayah kita datang balik daripada luar nak masuk rumah, tak kisah kita duduk main dengan telefon kita. Padahal ulama besar empat golongan. Hormati mereka. Salah satunya ialah al-alim. Yang tu kita dah pandai dah. Kita tahu orang alim mesti kita hormati dia. Kita jaga kebajikan dia. Tengok tuan-tuan letak apa? Banner besar kat luar. Parking penceramah sahaja. Parking lagi siap lah. Tuan-tuan hormatnya kepada penceramah. Padahal penceramah tu penyangak pun. Datang parking situ. Jangan siapa-siapa ambil. Hormatnya tuan-tuan. Jaganya para asatizah ni. Tuan-tuan dah ada kena marah dengan ustaz ke. Dia cari parking kat luar. Kat M3 dia parking turun jalan kaki. Tu yang buat apa banner besar lah. Dulu tulis kecil je. Satu. Yang kedua ialah ulama sebut ialah Zasyaibah. Syaibah ni uban. Maknanya orang tua. Hormati orang tua. Apatah lagi kalau tuan-tuan kita yang mengaji tasawuf, Al-Imam Al-Ghazali, bila kau lihat orang tua, mereka adalah orang yang lebih awal daripada kamu melakukan ibadah. Kita tengok orang tua, mereka adalah orang yang lebih awal melakukan ibadat berbanding dengan kita. Kita baru 40 tahun lebih tolak umur balik lah. Maknanya dalam 30 tahun lebih kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Dia dah umur berapa? 70 tahun. Maknanya dah 50, 60 tahun dia duduk dalam beribadat pada Allah. Jauh dia lebih mulia daripada engkau. Semuliakan dia. Imam Ghazali ajar, bila engkau melihat anak-anak kecil, mereka juga lebih mulia daripada engkau. Sebab apa? Mereka kalau umur berapa? 8 tahun, 9 tahun. Belum balik tak ada dosa. Kita umur berapa? 50. Ada dosa. Bahkan dosa kita mesti jauh lebih banyak berbanding dengan dia. Kalau dia umur 18, baru balik 3 tahun. Banding dengan kita, balik berpuluh tahun. Dia lebih mulia daripada kita. Tu tasawuf hajat. Tengok siapa, semua orang lebih. Bukan kita lebih. Tengok ahlul ibadah, orang yang rajin beribadah. Mesti dia lebih daripada kita. Sebab apa? Dia duduk dalam beribadat je. Begitulah seterusnya diajak oleh ulama tasawuf. Jangan lihat kita lebih. Tengok orang lain lebih daripada kita. So bila kita tengok orang lebih, kita akan muliakan orang tersebut dengan kelebihan yang ada pada dia. Ni tak nampaklah kelebihan sebab duk nampak kita je lebih. Tak nampaklah kelebihan orang lain. Cuba kita rasa kita tak ada kelebihan. Kita nampak semua orang lebih daripada kita. Tuan-tuan yang mendengar lebih baik daripada orang yang mengajar ni. Sebab apa? Tuan-tuan tak dipertanggungjawabkan apa yang saya sebut ni. Saya dipertanggungjawabkan. Kau ni pandai pula cerita di Nurul Muttaqin pada malam sekian-sekian. Kau pun tak ajar anak bersifat lemah lembut.
Orang yang mendengar tu macam engkau lah paling sopan sekali cakap dengan anak. Lagi dahsyat kena. Orang yang mengajar, orang yang berilmu lebih banyak ujian dia, fitnah dia, pertanyaan dia berbanding dengan orang yang tidak orang yang mendengar untuk mendapatkan ilmu. Lebih ikhlas boleh jadi daripada orang yang mengajar. So tengok orang semua ada lebih. Kita tak ada lebih. Lebih kok mana? Nak kata reti, ilmu tidak daripada kita. Allah Ta'ala yang ajar. Tak ada apa kita. Baik. Satu. Yang ketiga, apa yang ketiga? Sultan. Sultan orang yang ada jawatan, kena hormat. Walaupun dia bukan satu parti dengan tuan-tuan. Itu cerita. Walaupun dia bukan satu parti, ni oren tak apa, tak nak. Tak nak bangun, tak nak sambut, tak nak bersalam pun. Dia ulur tangan nak bersalam. Kita tak bersalam. Tu penyangat nama dia. Agama tak ajar gitu. Dia masih saudara seagama dengan kita. Atas nama saudara seagama. Orang yang ada jawatan. Nabi bangunkan hormat orang yang ada jawatan. Dia adalah sayyidul qaum. Dia adalah ketua kepada kaum. Nabi memberi penghormatan kepada orang tersebut. Nabi bukan orang yang ada jawatan je. Orang yang tidak dipandang oleh orang lain, saat itu Nabi pandang orang tu. Ada seorang lelaki kan, dia kerja berat. Dalam kitab 40 hadis akhlak kalau tak silap. Saya pernah sebut di Masjid Simpang 3 sebelum di reject oleh Masjid Simpang 3. Ada seorang lelaki ni, dia bekerja berat, so tangan dia kasar. So bila bersalam dengan para sahabat, so para sahabat menganggap tangan dia ni macam tangan gajah. Kasar kan? Macam orang sakit apa? Yang kaki besar. Apa? Kaki gajah yang dipanggil. Tak tahu nama. Cuma itu nak bagi tahu gambaran. Kasar yang tangan dia. Tapi bila bersalam dengan Nabi, Nabi kata apa? Tangan ini akan menyebabkan engkau masuk syurga. Sebab tangan ini yang telah bekerja siang dan malam mencari rezeki yang halal. Saat orang tak meraih manusia itu, Nabi angkat orang tu. Kita tak ada perangai gitu kita. Orang tu dah adalah seorang-seorang dia je datang ke surau Muttaqin ni. Dia tak kenal siapa-siapa, datang tu sebab apa? Sebab nak ada program kat sini. Dia datang seorang-seorang je. Tak ada seorang pun nak tegur. Nabi tidak gitu tuan-tuan. Nabi tengok orang tak kenal je, Nabi pergi. Nabi bertambah pula dengan apa? Dengan mukjizat. Nabi diberitahu oleh Allah Ta'ala, ni fulan ni daripada apa? Perkampungan sekian-sekian. Kabilah sekian-sekian. Nabi kita tanya dia, engkau ni apa? Awak ni bukan daripada kabilah sekian-sekian ke? Daripada keturunan sekian-sekian ke? Bila disebut begitu, dia datang seorang diri, Nabi sebut gitu. Ada orang kenal rupanya. Hati dia pun jadi seronok, terbuka, senang masuk dengan Rasulullah. Kita tak tengok orang asing 10 mata duk tengok kawan tu seorang. Nak duduk pun tak senang. Allah, aku datang sini rasa macam janggal betul nak balik. Tak main lah. Itu Nabi. Sepatutnya itu akhlak tuan-tuan, akhlak. Baik, mana tadi? Nak azan dah, nak berhenti dah. Wala tamshi amamah. Salah satu daripadanya ialah jangan engkau berjalan di hadapannya. Di hadapan siapa ni? Di hadapan kedua orang tua. Ni yang tok nenek kita ajar dulu ni. Jangan berjalan di hadapan ni, ulama sebut ada dua. Satu, ketika kita keluar daripada rumah nak berjalan ni. Jangan kita duduk di depan dia. Cuma illa li hajah, kecuali ada keperluan lah. Kita nak jaga keselamatan dia ke, ataupun kita nak bagi apa? Ruang kat depan ni supaya untuk dia lalu lebih senang ke, maka tak apalah kita kat depan. Tapi kalau saja-saja kita duduk depan, itu hadis ni larang. Wala tamshi amamah. Satu, maknanya kita duduk belakang, dia duduk depan. Ataupun ulama kata, apa yang orang tua kita ajar, saat kita duduk, ayah kita duduk, jangan kita lalu di hadapan dia. Itu yang orang tua kita ajar. Jangan lalu depan orang tua. Kalau lalu tunduk. Tu orang tua ajar, adab orang Melayu. Sekarang ni dia masuk apa? Orang-orang muda sekarang ni masuk ajaran supaya apa? Jangan tunduk. Sebab apa?
ibarat engkau tunduk dan sujud pada makhluk. Sebab tu kadang-kadang kita pernah tengok hari Jumaat terutamanya, dia tengok saf depan ada kosong lagi, dia langkah bahu ni. Lalu tak minta dah, lalu minta lalu, cuit lalu. Kadang-kadang ada sebahagian gitu. Dia langkah bahu, langkah. Itu Nabi larang macam tu. Tapi dia tak nak hormat. Dulu orang tua ajar minta izin untuk lalu, tunduk. Sebab apa? Hormat orang tua. Jangan lalu depan dia, minta izin lalu belah belakang. Ni wala tamshi amamah. Rupa-rupanya dia orang lebih awal baca adab mufrad daripada kita. Kita nak meninggal baru baca. Mana tadi last sekali. Wala tajlis qablah. Ni murni. Tengok. Halus dia punya akhlak. Bila kita dah tahu yang apa? Yang kedudukan kedua orang tua ni sangat-sangat tinggi di sisi Allah. Maka dalam hadis ni sebut wala tajlis qablah. Jangan engkau duduk sebelum kedua orang tua duduk. Kan tak pernah buat tu kan? Nampak? Tak pernah buat kan? Kadang-kadang mak ayah tercari-cari kursi nak duduk kat mana. Sepatutnya tak terjadi begitu. Kita kena siap dah. Dalam rumah ni kursi dia. Lagi bagus. Ni kursi tempat ayah duduk. Jangan siapa-siapa duduk. Kalau ada dia, jangan siapa-siapa pergi duduk situ. Sebab ini kursi dia. Ini kursi mak. Jangan siapa-siapa duduk. Yang ni biasa orang nak buat pada tok-tok guru ni. Pada tok-tok guru kita dah buat dah. Ini kursi ni, kursi syekh. Ini kursi tok guru. Jangan siapa-siapa duduk. Tapi pada mak ayah kita tak duduk. Mak ayah duduk berdiri. Anak tak irau duduk main telefon atas kursi masing-masing. Ayah duduk cari kursi nak duduk kat mana. Patutnya belum ayah duduk kita dah bangun dah. Ataupun ayah datang je kita bangun. Ya, duduk ya. Ni dak suruh ayah cari kursi. Ayah kursi ada kat dapur, suruh ayah pergi ambil. Jatuh kawan tu meninggal. Contoh tuan-tuan. Dia tak boleh panjang tu. Babu hal yukanni abahu akan datang insya-Allah kita tengok bab masih lagi berkaitan dengan kedua orang tua, iaitu pada menyatakan apakah boleh menyebut ayah dengan kunyah. Bukan kunyah tu. Arab dia je Melayu kunyah. Iaitu gelaran, dalam bahasa Melayu dipanggil gelaran. Akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.